Ibtida'il kalam. Ha. Ibtida'il kalam. Ini cara dobit lah. Ibtida' tu ibtida'il kalam. Maksud tetap pada permulaan kalam. Kalau kata tak ada apa-apa kosong, contoh kita kata apa? Ha. Contoh kata al-ismu. Tapi bila kita kata dia masuk satu huruf sebelum daripada dia, masa kita baca falismu. Falismu. Tu dia. Baik. Itu hamzah wasal. Kalau hamzah kotak macam mana? Hamzah kotak saya padam Boleh dah tulis habis semua dah? Seorang jawab. Seorang je. Dah Ustaz dah. Dah tulis semua? Dah. Belum Ustaz. Jangan lambat sangat Baru masuk kelas. Lambat. Hamzatul wasal tasbutu fil ibtida' wa tasqutu fil darji. Kalau hamzah kotak, yang kedua hamzah kotak tak pasal di bawah. Okey, dah siap. Watas kutu tu apa mana Ustaz? Watas Ya. kutu tu apa mana? Watas kutu apa mana? Gugur ia hamzah wasal pada bersambung. Duraji tu Okey. maksudnya darji tu fi darji tu maksudnya bersambung. Bila berhubung satu ayat dia tu gugur, tak ada. Lepas tu kita baca falismu, tak baca Okey, falismu. Ya, okey. Terima kasih Ustaz. Tasbutu ni pun sama. Tasbutu fil ibtida' wa darji. Taskutu fil ibtida' baca sabutu lah. Baik. Tasbutu fil ibtida' wa darji. Okey. Ini hamzah kotak. Hamzah kotak tasbutu fil ibtida' wa darji. Tetap pada permulaan dan tetap juga pada bersambung. Berhubung. Contoh kita kata apa? Kita kata Ahmad. Ahmad ni kalau duduk depannya ada ba pun dia tetap dengan Ahmad juga. Contoh bi Ahmada. Nak baca Bahmada tak boleh baca. Contoh dia tengok. Misal dia bi Ahmada. Bi Ahmada. Kalau atas kota dah jatuh, falismu tadi contoh tadi. Saya tulis sini. Contoh dia. Misal. Tu falismu. Hamzah tu. Contoh. Kalau sebab Hamzah tu Hamzah kotak. Hamzah kotak ni dia tetap pada permulaan kalam dan tetap pada berhubung kalam. Permulaan kalam pun kata Ahmada juga. Nak baca bersambung pun kita panggil bi Ahmada. Tak boleh baca Bahmada tak boleh. Ni dalam tajuk pun ada ni semua belajar dah. Tapi kita ulang balik lah. Habis itu dah tulis semua. Okey baik. Kita pergi lagi. Tengok. Jadi fa tu panggil fa apa? Ni kita kaji satu-satu ni.
Dah habis lah, saya nak padam boleh? Apa tulis dulu Saya terang sambil-sambil saya terang. Falismu, maka bermula isim itu. Tak apa, fa tu saya tak nak hurai banyak. Kalau orang belajar bahasa Arab, fa tu dia panggil fa'ul fasihah. Fa tu dipanggil fa fasihah. Al-fa'u al-waqi'atu fi jawabi syarti muqaddarin. Fa yang jatuhlah ya fa itu pada jawab syarat yang ditakdirkan. Seolah kata gini, bila datang dengan fa di sini, dia nak hurai apa pula isim, apa itu fi'il, apa itu haraf. Dia nak hurai satu persatu. Kita dah tahu dah tak makna ta'rif bagi isim, dah tahu dah semalam. Ta'rif bagi isim kalimatun dalat ala maknan walam taqtarin bi zamanin wad'an. Tu semalam ta'rif isim. Di sini ni dia kata falismu ni apa dia? Tulis itu sikit. Okey, saya padam Dah habis tulis semua. Tu dia. Di tengah-tengah isim tu kena tulis fa'alamatul ismi. Tengok sini. Fa'alamatu. Dia kena tulis sikit. Fa'alamatul ismi. Fa'alamatul ismi yu'rafu. Baru betul. Bukan kita tak betul Baru kita sedap nak terjemah. Sebab semalam kita dah hurai apa ta'rif bagi isim. Isim semalam apa dia? Kalimatun dalat ala ma'nan walam taqtarin bizamanin wad'an. Isim itu ialah satu kalimah, satu perkataan yang menunjuklah ia perkataan itu di atas pengertian. Pengertian itu kemudian walam taqtarin, dan dia padahal tidak menyertailah ia kalimah itu dengan mana-mana masa pada hantaran. Dia tidak menyertai mana-mana masa. Contoh isim semalam kita cakap macam mana semalam? Contoh dia Zaidun. Kita kata semalam Zaidun. Itu dia punya contoh. Itu panggil isim. Bila sebut Zaidun, dia tidak bersangkut paut dengan mana-mana masa. Lagi pula Zaidun itu memberi kita faham bahawasanya pengertian Zaidun itu menunjuk di atas nama bagi seseorang. Itu dia. Baik, habis. Tadi kita tulis kitab kita. Falismu, ini fa'alamatul ismi yu'rafu. Ini nak cerita alamat dia. Tanda-tanda isim tu macam mana. Tengok. Fa'alamatul ismi. Bermula alamat bagi isim itu ialah. Tengok. Saya padam. Apa alamat bagi isim tu? Yu'rafu. Dikenal akan dia. Apa maksud yu'rafu dikenal? Bila sebut dikenal dengan mana dibezakan. Tulis itu. Yu'rafu. Yu'rafu. Maksud dia apa? Yatamayyazu. 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 Dibezakan. Terbezalah. Itu maksud dikenal tu dengan terbeza. Beza apa? Anil fi'li wal harfi. Wal harfi. Tu. Jadi yu'rafu tu maksudnya apa? Dikenal. Apa maksud dikenal?
Yang ni dibezakan daripada fi'il. Dan huruf itu dengan dibeza dengan apa? Bawa kita masuk bil khafdi. Lepas tu sambung bil khafdi. Lupa nak bagi tahu siapa belajar dengan saya ni kena ada buku nota. Kena ada buku nota. Tak boleh pakai kitab ni semata-mata. Kitab ni jangan bagi kita ni nak conteng bayar. Nak conteng boleh. Ada cara dia. Kita conteng kat tepi. Contoh kita conteng kat tepi, nampak tak? Nampak ada kosong tepi ni. Nampak ada kosong, boleh kita tulis. Dobit. Cara dobit saya dah ajar dah sebelum ni. Ke tak pernah ajar lagi? Contoh saya ajar cara dobit. Baik. Okey. Apa ni kena ajar ni? Cara menulis. Okey, kitab tu kan ada tepi tu kan ada kosong kan macam ni kan? Nampak tak? Lepas tu dia punya tengah-tengah kalam tu apa? Tadi apa? Falismu kan? Kita kata falismu tadi, tengok. Falismu, okey. Falismu yu'rafu. Yu'rafu bil khafdi. Ni contoh Ustaz, maaf Ustaz nak tanya. Kalau pada tulisan falismu tu hamzah wasal jadi hamzah kotak ke? Dia bukan hamzah kotak, dia hamzah wasal tu. Tapi tulisan tu macam hamzah kotak kan? Bukan macam tu. Bukan, dia hamzah wasal. Kalau hamzah kotak, contoh kita kata atas wazan af'ala. Ahmada. Nak baca fahmada tak boleh baca sebab atas hamzah kotak dia di atas. Kalau ismu ni dia panggil hamzah wasal. Apabila berhubung sebelum asal dia ismu. Tapi bila berhubung dengan sesuatu kat depan dia, contoh alismu, maka kena baca falismu. Tak boleh baca falismu, tak boleh. Tak tepat, tak kena dengan kaedah. Kalau orang Arab dengar tu, dia rasa tak tepat, dia tak kena dengan kaedah. Sebab tu hamzah wasal. Baik, tengok Okey, ni nak ajar cara dobit ni. Cara dobit ni penting. Sekali ni saya ajar siapa yang join malam ni pula. Pagi ni beruntunglah. Okey, tengok. Contoh saya cakap tadi falismu tadi kan. Nak tanya okey. Kita tulis tanda sini. Satu. Lepas tu tulis kat tepi ni. Kita dapat tadi alamatul ismi. Nampak tadi? Falismu dengan mana? Fa'alamatul ismi. Kita pun tulis sini. Nak ajar cara dobit dia bawah, nampak? Fa'ala matulismi. Jadi kita nak baca, tak payah tulis kat atas tu, senang. Berterabur. Tulis kat situ dia senang. Oh, falismu tu apa? Oh, rupanya alamat isim. Sebab semalam ustaz dah bagi tahu dah, takrif bagi isim. Takkan takrif isim sampai 2 kali isim? Seolah-olah ada 2 lah takrif. Semalam ada takrif ni takrif pula. Macam mana ustaz ni? Jadi kena takdirkan mudhaf. Soal kata falismu ini fa'alamatul ismi. Bermula alamat tanda-tanda bagi isim itu ialah yu'rafu. Kemudian yu'rafu tadi kita kata apa? Yu'rafu dengan mana? Yatamayyazu. Kita tulis pula. Tulis nombor 2, angka 2. Kenapa ustaz dobit tepian sengit ke kanan?
Sebab dobit ke kanan, sengit ke kanan tu dia ada daripada kitab ulama. Ulama ajar dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, apabila kita nak dobit, kita mengiringkan daripada kanan ke kiri. Tengok contoh Yu'rafu kita terjemah macam ni tadi. Alamak, hilang pula dah. Hilang pula dah. Tambah. Nak bagi nampak je. Okey, tadi apa? Yu'rafu kan? Sekejap Okey, tadi kita dah tulis dah. Angka 1 tadi. Kita dah tulis tadi dah. Fa'alamatul ismi. Kemudian angka 2 pula. Yu'rafu tu kita dobit macam mana tadi? Yu'rafu dengan mana? Yatamayyazu. Yatamayyazu anil fi'li wal harfi. Yatamayyazu anil fi'li wal harfi. Nampak tak? Kan senang cantik buku kita. Sebab tu dia ada kosong kat tepi ni. Dia suruh dobit ni, nampak kan? Tepi ni ada kosong ni, suruh dobit. Dia suruh dobit situ. Senang. Esok kata, Yu'rafu dikenal tu maksud apa dikenal? Maksudnya, yatamai dibezakan daripada fi'il dan huruf itu bil khafdi dengan huruf khafat. Bil khafdi dengan huruf khafat. Sampai situ. Tu padam tu. Tu cara tahu lah mengiring tu sikit. Habis padam. Baik, kita tengok kitab. Falismu yu'rafu bil khafdi. Maka bermula alamat isim itu dikenalkan akan dia, akan alamat isim itu dengan khafat. Apa khafat? Tulis itu. Khafat tu apa? Bil khafdi dengan mana? Bi hurufil khafdi. Bil khafdi, tulis angka apa? Angka 3. Dengan mana? Bi hurufil khafdi. Dengan huruf khafat. Apa huruf khafat? Apa dia huruf khafat? Kalau huruf khafat ni dia panggil huruf jar. Huruf khafat ni di sisi ulama Kufah. Ulama Kufah dia kata huruf khafat ni di sisi ulama Kufah. Huruf khafat, huruf apa? Huruf khafat. Kita dah belajar sebelum ni. Sebab apa huruf khafat? Contoh kita kata ba. Ba. Bil khafdi, contoh nak tulis contoh boleh tulis. Contoh senang. Dia kata gini huruf khafat. Contoh dia gini. Bila huruf khafat ni baris dengan khafat. Dengan di baris bawah kan. Tu. Khafat ni dengan di baris bawah kan. Bawah tak ada. Dengan baris di bawah. Bukan huruf khafat Tulis silap. Dengan huruf khafat depan tu ada. Minta maaf. Tak kena tu. Saya padam balik. Minta maaf. Bawah tu ada huruf khafat. Dengan khafat dengan mana apa? Dengan dibariskan bawah. Contoh macam mana? Okey, tulis contoh.
Contoh dia, bil qabdi tu tengok contoh dia. Misal, marartu bi Zaidin. Ni. Marartu bi Zaidin. Apa maksud marartu bi Zaidin? Berjalan aku berhampiran dengan Zaid. Jadi mana huruf khafatnya? Mana khafatnya? Tu baris bawah. Bi Zaidin. Nampak din tu. Ni. Tu. Itu saya dobek tepi ya. Dia kena khafat lagi ni. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Jadi bi Zaidin khafat tu mana? Ni kat sini ni. Kat dal tu. Nampak dekat dal tu. Itu dia panggil khafat. Dibariskan bawah. Sebab apa dibariskan bawah? Kerana dia masuk huruf khafat. Ini dipanggil huruf khafat. Ni dipanggil huruf khafat. Ba tu dipanggil huruf khafat. Habis tuan lagi. Nampak lagi? Baik. Satu. Jadi kita nak kenal isim tu alamat dia macam mana? Mesti dia ada khafat, mesti baris bawah. Salah satu dia gitu. Ibaratnya ginilah. Macam mana kita nak cam kata, contohlah orang pernah tahu mak saya kan. Macam mana nak cam rumah ustaz? Oh, nak cam rumah ustaz senangnya dah ada Pak Gad, mula-mula jumpa Pak Gad dulu. Contoh. Tu alamat dia. Macam mana nak pergi rumah ustaz? Mula-mula dia jumpa Pak Gad dulu. Lepas jumpa Pak Gad tu, barulah jumpa kat blok dia dulu. Tu alamat lain pula. Okey, alamat lain selain Pak Gad. Okey, selain Pak Gad, kena pusing satu orang baru jumpa blok ustaz. Contoh Begitu juga alamat isim. Nak kenal alamat isim antaranya apa? Kena khafat, kena baris bawah. Satu, dia ada lagi tu. Yang kedua pula, wat tanwini. Tanwin. Tanwin mana tanwin? Kalau kata huruf khafat ni ada khafat. Dia kalau nak dobek boleh. Saya padam balik Saya padam Bil khafdi tu tengah-tengah tulis sini. Bil khafdi dengan mana? Bi wujudil khafdi. Bi wujudil khafdi. Tu. Biwujudil khafdi. Apa? Dengan ada khafat. Tulis itu. Bil khafdi dengan mana? Biwujudil khafdi. Tulis angka 3 pun tak apa, tulis sebelah tu. Kalau tak mau serabut dekat dalam kitab tu. Tulis angka 3. Bil khafdi ini biwujudil khafdi. Biwujudil khafdi. Tak faham boleh tanya habis. Itu satu. Alamat kedua pula apa dia? Mana alamat kedua? Nak kena isim. Tengok dalam Quran banyak kita jumpa. Dalam apa ni? Jam tak ada. Okey. Iklan tak ada.
tu sebab apa dia boleh. Dia tak nampak muka saya. Ish, apa ni? Ya, okey. Nampak lagi? Apa pasal? Kosong? Gelap? Gelap Ustaz, gelap. Gelap Ha. Sebab apa? Gelap. Ustaz. Dia boleh gelap lah tiba-tiba. Nampak screen share? Tak nampak. Okey. Sekejap. Okey, baru dapat. Okey. Habis itu. Itu dia panggil alamat. Buat apa dia jadi pen kat situ Okey dah. Iklan pula dah. Okey, baik. Yang kedua pula, watanwin. Lagi pula nak kenal alamat isim tu mestilah tanwin. Tanwin. Tanwin ni senang je, tak ada payah. Tadi khafat tadi dengan ada baris bawah. Kalau ni tak apa. Okey. Kalau tanwin macam mana tanwin? Okey, tanwin tengok. Tanwin. Contoh tanwin macam mana? Tanwin senang, semua orang tahu tanwin. Contoh kita kata Zaidun. Zaidun. Zaidun ni tanwin. Bila kita sebut Zaidun, kita maklum dah. Ini mesti isim. Cam, kena nak kata senang cam. Kalau buka Al-Quran kan, nak kena isim senang je. Kalau ada tanwin, dia dah. Kalau ada baris bawah, itu pun isim juga. Bila sebut isim, kita tahu dah ta'rif dia semalam. Apa dia? Dia tak berkait dengan mana-mana masa. Lagi pula dia tu menunjuk di atas pengertian. Habis. Itu tanwin. Kemudian, wadukhulil alifi. Dan masuk oleh alif lam. Ni. Masuk oleh alif lam. Masuk oleh alif lam. Wadukhul. Wadukhulil alifi walam. Walam. Jadi nak kenal isim tu mesti masuk alif lam. Contoh kita kata ar-rajulu. Misalnya ar-rajulu. Okey, nampak? Ar-rajulu. Bila sebut ar-rajul tu kita tahu dah. Ini isim ke fi'il ke haraf. Kita dah mindset kita apa? Ini isim. Sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Sebab dia masuk alif lam. Tu senang je. Apa dah alamat dia? Khafat. Ada baris bawah. Ada tanwin. Kemudian ada alif lam. Masuk alif lam. Berapa? 3 dah. Kemudian, padam. Wa hurufil khafdi. Dan huruf khafat. Ni bagi huruf khafat ni. Huruf khafat apa dia? Tengok kitab kita. Wahia dan bermula ia huruf khafat tadi. Min. Wa ila. Wa an. Wa ala. Itu semua dia panggil huruf khafat nama dia.
Tengok, min tu dengan makna daripada. Ada maksud tak? Ada. Ada maksud tak? Ada. Min, wa ila, wa an. An. An pun ada. Dari, kita panggil terjemah dari. Wa rubba. Wa rubba ni dia ada banyak makna. Tapi rubba ni, tengok rubba. Kalau rubba dia gini. Rubba. Rubba ni dia ada makna dua. Satu dengan makna banyak, satu makna sedikit. Ni banyak dalam hadis banyak. Dalam hadis banyak. Al-Quran pun ada. Contoh kita kata kalau ayat nak buat rubah ni senang. Nanti sekejap. Kalau kita kata, kita ambil mula-mula dululah senang. Ambil min. Ambil min dulu. Rubah ni sekejap lagi. Kita bahas satu Okey, dia kata wahya min. Huruf khafat tu min. Okey, min ni apa? Memang kita kata daripada. Contoh ni ada tak? Okey, kita buat contoh. Kita kata sirtu. Sirtu minal Basrah ilal Kufati. Sirtu minal Basrati ilal Kufati. Apa maksud sirtu? Tulis. Aku berjalan. Tulis kat atas ni pun tak apa. Aku berjalan daripada Basrah. Tu kata daripada tu, min tu. Bila sebut min di sini, dia ada banyak makna tuan-tuan. Min ni, dia bukan makna kata daripada je. Dia ada min ibtidak. Maksudnya, sebab itulah kita belajar huruf khafat ni, dia kena faham makna dia. Kita nak tak mau terjemah, kita nak makna. Tengok terjemah. Aku berjalan mulai daripada Basrah sehingga kepada Kufah. Nampak dah cakap mulai daripada. Sebab min ni dia panggil min ibtidaiyah. Min ibtidak dia panggil. Tengok ni kita nak belajar makna Quran ni. Inilah kita nak kenal huruf Quran. Bukan min semua daripada makna daripada tak. Min ibtidak, permulaan. Lepas tu kita terjemah. Aku berjalan mulai. Aku berjalan mulai daripada Basrah. Ila tu masuk kepada kan. Tapi sehingga. Dia panggil ila al-intihak. Dia panggil. Kita ingat kita niat belajar kitab Matan Jumiah ni nak faham Al-Quran, nak faham hadis. Nak faham kalam ulama, nak faham bahasa Arab. Okey, baik. Berjalan aku daripada Basrah. Ini berjalan aku mulai daripada Basrah ilal Kufah sehingga. Intihak ni panggil sehingga. Sehingga kepada Kufah. Dalam Al-Quran banyak. Contoh apa? Minal fajri. Apa Al-Quran? Wadduha wal-laili idza sajama bukan tu. Bila ada sebut minal je. Wa atimus siyama ilal lail. Wa atimus siyam. Hendak sempurnalah oleh kamu akan puasa itu sehingga malam ilal lail. Apa tak? Ilal intihak dia panggil.
Dalam Al-Quran ada surah Baqarah tak silap. Ini dia panggil min ibtidaiyah. Tapi min tu ada banyak lagi makna. Ada min dengan mandana. Oh banyak Habis itu. Ini min di sini dengan mana? Min ibtidaiyah. Makna dia tu min dengan mana? Min ibtidaiyah. Dia panggil lil ibtida' ghayah dia panggil. Ibtida' ghayah. Nanti saya tulis habis. Ibtida' apa ni? Dia panggil min ibtida'il ghayah. Ya, saya padam balik. Bagi sempurnakan. Mulai dia panggil. Macam mana min tadi? Min ibtida' ibtida'il ghayah. Ibtida'il ghayah. Ini pun intiha'il ghayah boleh juga. Maksudnya daripada permulaan, mula-mula sekali. Aku berjalan mula-mula daripada Basrah sehingga kepada Kufah. Kan sedap terjemah gitu. Kalau kita terjemah gini, aku berjalan daripada Basrah kepada Kufah. Itu budak sekolah menengah, sekolah rendah boleh tulis gitu. Kalau dia di pondok, kami belajar halusi lagi. Kami belajar mendalam lagi. Bukan kami nak berjalan daripada Basrah kepada Kufah. Itu semua boleh terjemah. Orang, kalau suruh minta orang terjemah boleh. Tapi nak faham makna dia terpayah tu. Ini panggil min ibtida'il ghayah. Kalau ila, dia panggil ila intiha'il ghayah. Tak apa saya tulis. Siapa yang tak pernah belajar bahasa Arab ataupun yang pernah belajar bahasa Arab, saya nak tanya seorang. Selain pada Hajar Rohana, selain pada Cik Yaakob, yang jemaah saya yang baru ni, pernah dengar tak? Ila ni dia panggil ila intiha'il ghayah. Selalu kalau terjemah tu kepada ke apa kita terjemah? Selain daripada yang nama saya sebut tadi. Saya tak kenal jemaah ni. Tahu ila tu Ustaz. Ila dengan mana apa selalu? Kepada. Ke. Ya. Jadi saya nak tanya soal apa tu? Ustazah Nubaya ada tak sini? Ya saya Ustaz. Okey. Saya nak tanya tu balik. Ila selalu kepada kan? Ya itu je yang saya tahu. Tapi ila, kalau makna bahasa Arab yang sebenarnya, kalau kita nak faham makna sungguh, ila tu dia ada banyak makna. Cuma ila di sini ni, dia panggil intiha'il ghayah. Tak apa saya tulis. Sebab tu kita terjemah, berjalan aku mulai daripada Basrah sehingga kepada Kufah. Penamat dia begitu. Baru sedap terjemah. Kalau kita terjemah berjalan aku daripada Basrah kepada Kufah, macam tak ada apa-apa, macam orang lain boleh terjemah. Dia panggil intiha'il ghayah. Intiha'il ghayah. Intiha'il ghayah. Okey, baik. Okey, tulis siap-siap situ Baik, itu dia panggil min. Kemudian ila. Ila pun sama juga. Ila pun kita ambil maksudnya, kita ambil contoh ni juga sama. Ila sama juga makna dia. Ilal Kufah. Ilal Kufah. Habis. Wa'an. An pula dah. An ni apa pula an? Okey, saya padam. Dah semua dah tulis dah ke? Ustazah Siti dah tulis semua dah? Dah. Okey, saya padam. Okey. Kemudian an pula. An ni kalau bahasa kita belajar sekolah menengah ke, dia panggil dari. Dari. Tapi itulah, kita bukan nak ketu sebenarnya. Kita nak tengok contoh, tengok Contoh saya tulis gini. An. Lambat tak apa ni saya ajar satu-satu ni. Saya target matan Jumiah ni.
Khatam tak tahu berapa tahun. Tapi bila khatam ni insya-Allah semua orang boleh, bukan boleh mengajar ni, maksudnya dia boleh faham ni, maksudnya dia boleh semua praktik. Dia faham semua bahasa Arab. Bahasa Arab saya ni bukan ajar bahasa Arab yang ni cuma saya nak faham makna Quran dengan hadis. Okey, baik. An ni apa an? Romaitu sahma, nanti tulis. Romaitu as-sahma. As-sahma anil kausi. Anil kausi. Okey, baik. Ni. Melontar aku. Asal melontar ni, dia asal as-sahma ni anak panah. Kita nak terjemah apa? Roma. Bukan melontar anak panah. Kita panggil apa ni? Panggil apa bahasa Melepaskan Ustaz. Apa ni Asyik Guru Kiri? Melepaskan lah. Melepaskan busur anak Melepaskan panah. anak panah. Okey, melepaskan. Okey Padam lah. Mana situ badam ni? Pelik sungguh. Dia kalau Ustaz tulis, Ustaz terus save boleh Ustaz? Tu. Ada lagi. Pelik pula. Kena ada, kena tak ada. Pelik lah. Baik. Melepas aku akan anak panah daripada kaus. Kaus ni dia panggil apa? Dia panggil Busur. busuran. Busuran. Okey. Dari tu kita panggil an. An tu kita panggil melepas aku akan anak panah itu dari ni memang. Bila sebut an di sini ni kita maklum. Dia panggil an mujawazah. Apa saya tulis? An mujawazah. Al-mujawazah. Baik, tengok. Al-mujawazah ni melepaskan aku akan anak panah daripada, asal mujawazah melampaui tau. Aku lepaskan anak panah tu melampaui sampai kepada busuran. Bukan nak pada daripada sangat tu. Dia nak kata sampai kepada busuran. Mujawazah ni asal jawaz ni melampaui. Maksud asal dia. Ataupun kita terjemah melepaskan aku daripada anak panah itu daripada sampainya had. Had pula lah. Kita kata mujawazah. Maksudnya sampai kepada busuran. Itu dia panggil an tu. An dia panggil anil mujawazah. Ni unik sikit terjemah saya. Dia tak berkata dari tu tak berapa nak sedap terjemah itu. Memang kita an tu dari. Tapi tu kalau belajar bahasa Arab untuk sekolah rendah, sekolah menengah tak apa. Kita belajar ni cara lain sikit baik habis. Tengok lagi, sikit lagi. Dia ada banyak makna tapi akan datang kita Ustaz, dia bukan dia melepas anak panah menggunakan busur. Busur tu dia punya apa tu? Busur yang ni Anak panah tu. Yang saya nak tanya busur tu kat malah mana? Busur tu benda yang kita lepaskan lah. Benda yang kita lepaskan dan anak panah tu. Okey. Kita lepasnya, kita tarik kan. Maksudnya daripada hujung. Melampaui macam ni. Betul. Ni anak panah kan. Busur sampai takat ni, betul tak? Betul tak Haji Yaakob? Maksudnya melampaui sampai takat habis. Sampai habis. Tarik busur tu. Tu. Yeah. Maksudnya melepaskan anak panah, maksudnya dia tarik tu. Sampai melampaui. Betul lah. Sampai busuran. Kan dia tarik sampai apa? Sampai panjang tu. Dia panggil an tu melampaui, panggil an mujawazah. Betul-betul busuran tu. Betul-betul. Ya. Dia gini busuran tu kita buat tali.
Ini anak panah kan? Jadi dia ada tali kat sini ni satu. Ni kita tarik kat sini ni. Bahagian ni. Sini dia panggil mujawazah tu. Dia tarik situ. Nampak tak? Ni anak panah. Saya boleh lukis. Habis. Wa'ala. Sikit lagi, 5 minit lagi. Dia start lambat tadi lah. Dan ala. Ala ni kalau terjemah di atas. Ala ni kalau kita terjemah di atas. Tapi bila sebut ala atas ni, dia ada banyak makna. Dia ada banyak makna. Tengok kitab. Ala ni dengan mana isti'la. Tengok. Ala. Contoh. Dia punya contoh apa? Raqibtu alal farasi. Raqibtu alal farasi. Menunggang aku di atas kuda. Jadi ala ni dipanggil ala isti'la. Dengan mana ketinggian. Dia panggil ala isti'la. Ketinggian. Al-isti'la. Ketinggian. Maka kita naikkan atas kuda. Bila naik atas tu dia tinggi. Tapi kalau orang tanya Ustaz, habis tu Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ala tu mana tinggi juga Ustaz? Allah Ta'ala duduk atas arash ke? Ni nak jawab lagu mana ni? Ini isti'la tu dia ada dua. Ni bahas ni tinggi pula. Tapi tetap mau bahas tinggi lah. Tapi saya baca mulut tak mau tulis. Dia kalau raqib tu ala, kita kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ala tu dipanggil ala isti'la majazi. Dia panggil. Kalau ala di sini, ala isti'la hakiki. Memang betul-betul dekat atas. Menunggang aku di atas kuda. Memang betul-betul ke atas. Dia panggil isti'la hakiki. Kalau kita kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, ala di situ dia panggil isti'la majazi. Bukan sungguh. Bukan Allah Ta'ala duduk sungguh di atas arash. Habis tu, sebab tu ulama bahas, tinggi di situ dengan mana pemerintahan Allah Ta'ala. Bukan diri Allah Ta'ala tu yang tinggi. Kerajaan Allah Ta'ala tu yang berkuasa. Yang maha tinggi. Tu dia. Itu kena faham situlah. Sebab tu kita kena faham lafaz-lafaz ayat Quran ni. Jangan kita kata aku dah pandai bahasa Arab dah. Rupanya Allah Ta'ala duduk atas ni, ala di atas ni. Nanti dulu. Awak belajar nahu setakat mana? Saya tanya dulu. Ala ada banyak makna. Ada ala isti'la hakiki. Ada ala isti'la majazi. Terang elok-elok kat dia. Ni kita nak mengaji ni. Mengaji nahu ni nak bagi tahu faham Al-Quran. Jangan bagi salah terjemah. Habis itu. Itu ala Habis. Wafi. Wafi ni nanti kita nak bahas pula. Fi ni maksud fi apa pula. Nanti insya-Allah tersambung lagi minggu hadapan. Satu-satulah. Kita tak payah cepat-cepat nak habis kitab ni. Asalkan boleh faham, tak apa, cantik dah. Okey, baik. Habis. Jadi, semua faham ke? Ada nak tanya soalan ke? Boleh Ustaz nak tanya Ustaz. Okey. Kalau macam an tu kan, huruf an tu kan, kalau macam hadis kan ada an umara ke anin nabi tu. Tu an untuk fungsi apa tu Ustaz? Kalau an di situ tu, dia dipanggil, dia mentaklukkan di atas sesuatu perkara. Dia panggil takluk mazuf.
Maksud dari di situ tu dari apa? An di situ tu maksudnya daripada permulaan. Daripada maksudnya an mujawazah juga maksudnya daripada awal pada Sayyidina Umar. An Umarah, contoh an Umarah. Maksudnya daripada awal permulaan pada Sayyidina Umar lah. Macam tadi dia usul tu dah awak dia tarik tu sampai mula-mula sekali. Okey. Sebab dia penawar. Oh, dia masuk dalam mujawazah ke kalau saya? Mujawazah juga. Okey, terima kasih Ustaz. Tapi an tu dia ada banyak makna lagi. Tapi kita bahas ni lah. An takliliyah pun ada. Tapi bukan maksud kerana situ Ada nak tanya soalan lagi? Siapa? Ustazah Bayan nak tanya ada? Ustaz, tadi yang dekat an tadi, Romai tu apa tu Ustaz? Tak boleh baca tu Ustaz tu. Apa tu? Romai tu anis sahma. Tak kena. Bukan. Romai tu alas sahmi. Bukan. Al-Qausi tadi. Romai tu kalimat tu apa tu? Romai tu Anil Qarsi. anis sahma. Romai tu asahma kot. As-Sahma okey. As-Sahma Asahma. Alif lam sin ha mim. Sahma. Apa maksud dia? Melepaskan aku akan anak panah. Sahma ni anak panah. Okey, baik. Okey. Terima kasih Ustaz. Siapa nak tanya soalan lagi? Haji aku faham. Haji Kamarul Zaman senyap hari ni. InsyaAllah. Kamu zaman kat hospital. Oh, hospital. Okey. Boleh beritahu tadi. Maaf, saya tak tengok. InsyaAllah Ustaz boleh. Boleh semula okey Okey, alhamdulillah. Hajar Rayu faham, Hajar Rayu? Faham. Anak tolong jawab. Okey, baik. Jadi sekadar itu sajalah. InsyaAllah tersambung minggu depan. Tolong tanda minggu depan kita sambung fi pula. Wafi. Fi tu apa pula? Nanti kita bahas. Memang kata fi di dalam. Tapi kita tak nak tu kita nak bahas dia punya dalam dia tu. InsyaAllah tersambung minggu depan. Punya kata wafi warubba wal ba'u wal kafu wal lamu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi semua faham Ajak Ustaz. Ya, nak tanya apa? Ustaz, ni minta maaf tadi ni Umi ada kelas dengan adik. Okey. So saya ganti. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.